sebenarnya tindakan terkawal ini dengan lebih jelas? Okey, cikgu bagi satu contoh yang mudah, iaitu telefon kita sedang berbunyi. Tengok-tengok ada incoming call. Okey, kita tak tahu siapa yang call. Jadi apabila yang berlaku di sini ialah telefon sedang berbunyi. Apabila telefon berbunyi, ini kita kenali sebagai rangsangan. Rangsangannya adalah respon sedang berbunyi. Okey. Jadi inilah yang permulaan tindakan terkawal ini. Rangsangan. Okey, yang kedua, selepas berlaku ataupun terdapat rangsangan, iaitu telefon berbunyi kring kring kring, okey, macam-macam lah awak punya ringtone. Jadi reseptor di dalam telinga anda yang menerima bunyi tersebut dapat mendengar bunyi tersebut lah. Okay, melalui gergaji telinga dan sampailah ke saraf di dalam telinga. Okay, dan ini saraf di dalam telinga ini, okay, kita kenali sebagai effector. Effector. Okay, effect. So dia bermula dengan A, effector. Okay, kemudian reseptor ini, saraf dia akan hantar dalam bentuk impuls. Okey, dalam bentuk impuls ini dia akan tukarkan bunyi ini ke dalam bentuk impuls dan akan dihantar ke otak. So, kita pun tahu terkawal ini dikawal oleh cerebrum tadi. Jadi cerebrum ni otak. Jadi di sini akan mentafsir data dan impuls ini akan ditafsirkan. Okey, cikgu tulis kat sini tafsir impuls. So, dia akan hantar kemudian membentuk arahan yang baru. Jadi, dalam bentuk impuls juga. Okey, so akan dihantar ke otot. Okey, sebab biasanya bila dah bunyi handphone, mestilah kita akan ambil handphone kita dan jawabkan. Tangan kita akan bergerak. So, kat sini adalah otot tangan awak lah. Okey, kalau lah handphone tu berada jauh, bukan sekadar tangan, otot kaki juga. Okey, dan otot ini, saraf tersebut menghantar impuls ini dihantar ke saraf di bahagian otot awak. Jadi ini kita sebut sebagai effector. Okey, jika tadi A factor, ini adalah E factor. Mudah je nak ingat. Kita tahu yang dalam abjad bermula dengan huruf A. Okey, jadi yang mula-mula sekali adalah A factor. Kemudian barulah E factor. Senang nak ingat kan? A dahulu Okey, kemudian otot ini akan bergerak dan ambil handphone anda dan tangan akan menyentuh skrin. Itu adalah tindakan terkawal yang anda buat selepas handphone anda berbunyi. Dan ini kita sebut sebagai gerak balas. Okey, jadi rangsangan akan menghasilkan gerak balas yang mana anda akan menjawab panggilan tersebut. Rangsangan, A factor, otak, E factor dan gerak balas. Ini adalah terkawal. Terkawal mesti melalui otak. Dah je nak ingat A dahulu baru E. Okey, kita terus tengok yang seterusnya. Tindakan terkawal yang kedua, contohnya sebab cikgu nak bagi korang senang ingat dan jadi biasa. Okey, kita nampak kat sini ada singa ni sedang berlari Okey, berlari. Jadi kita nampak singa ni. Jadi ini kita sebut sebagai apa tadi? Rangsangan. Kita sebut sama-sama Okey, kemudian rangsangan ini dikesan oleh reseptor di dalam mata sebab kita nampak dia. Jadi di dalam mata ini kita mulakan dengan huruf A. Okey, jadi A factor. Kemudian dia akan menghantar saraf di dalam mata ini akan menukarkan imej singa ini ke dalam bentuk impuls. Okey, kemudian dihantar ke otak. Kemudian otak akan tafsirkan. Kemudian akan menghasilkan arahan dan dalam bentuk impuls, kemudian dihantar ke otot dan kelenjar. Tadi tak ada kelenjar, tapi ini ada kelenjar. Kelenjar ni apa? Contohnya adalah kelenjar ni adrenalin. Okey, cikgu kongsikan sedikit Kalau kelenjar ini menghasilkan hormon, adrenalin ni sebenarnya adalah hormon
Okey, yang mana ia membantu untuk menambahkan tenaga awak. Okey, dengan cara akan ambil daripada glukosa yang tersimpan, kemudian awak akan dapat tenaga yang lebih tinggi. Oops, tak nampak ya. Okey, tenaga yang lebih tinggi. Okey, dan otot macam biasa, mestilah otot kaki kita. Okey, hantar arahan kaki lari dengan kuat. Hantar impuls ke kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon ini untuk menambahkan tenaga. Jadi anda akan berlari dengan luar biasa tenaganya. Lebih laju daripada anda masuk pertandingan perlumbaan di sekolah anda. Okey, dan ini kita sebut sebagai E factor. Okey, AE. Okey. Last sekali, hasilnya kita akan berlari memecut dengan tenaga yang sangat tinggi dengan bantuan otot dan kelenjar ini, dan inilah kita sebut sebagai gerak balas. Pasangan A factor, otak, E factor dan gerak balas. Mudah saja. Okey. Okey, baik. Ini pula adalah tindakan luar kawal. Okey, jom kita tengok satu persatu ya. Okey, yang pertama tadi ini. Okey, yang pertama. Situasi dia ialah anda terpijak paku tekan. Sakit je dah lah, tamtek kecil kan paku tekan tu. Anda awak pijak. Okey, jadi ini adalah rangsangannya. Rangsangannya, okey. Yang mencetuskan situasi masa ni. Rangsangan, okey, terpijak paku tekan. Kemudian dapat dikesan oleh reseptor sakit dalam kulit kaki awak. Jadi dia akan rasa sakit sangat. Dan ini adalah yang kedua, reseptor sakit pada kulit. Okey, dan ini kita sebut sebagai reseptor. Kalau tadi kita sebut A factor, tapi ini reseptor. Okey, sebab ini luar kawal. Kemudian dia akan hantar sakitnya. Okey, perasaan sakit itu, impuls itu dihantar. Okey, dalam bentuk impuls. Kemudian dihantar, kalau tadi ke otak, tetapi sekarang ini ke saraf tunjang. Okey, berbeza di sini. Kita boleh nampak kan? Okey, jadi berlaku pertukaran impuls di sini pada dua saraf. Kemudian berlaku lagi pertukaran pemindahan impuls ke saraf yang lain. Itu keluar balik ke melalui saraf spina. Okey, sampailah ke otot kaki awak. Jadi ke otot kaki ni dia akan cakap, kena angkat kaki kan. Jadi otot kaki kita pun bekerja keras untuk mengangkat kaki kita. Jadi ini kita sebut sebagai E factor. Okey, ini 1, 2, yang ini 3 ke saraf tunjang, dan ini adalah yang keempat. Dan yang keakhir, yang kelima, kaki kita akan diangkat ke atas supaya menjauhi paku tekan ini. Okey, supaya tidak sakit lagi. Jadi ini adalah kita sebut sebagai gerak balas. Okey, dan inilah yang kita juga sebut sebagai tindak balas refleks. Okey, kawal oleh saraf tunjang. Jadi proses ini sebenarnya sangat-sangat cepat. Hanya berlaku beberapa saat, 1 saat, 2 saat sahaja. Jadi dapat betul-betul mengelakkan diri kita, menyelamatkan diri kita daripada bahaya. Ada banyak lagi. Mungkin juga terpijak kaca, terpijak duri, ataupun terpijak objek yang panas. Okay, jadi kita akan dapat menyelamatkan diri kita daripada lebih kesakitan. Okay. Contoh lain tindakan luar kawal kita pula adalah perubahan pupil mata kita. Apa dia pupil mata ni? Pupil mata ni adalah, contohnya ini adalah mata kita, dan ini adalah mata anak mata kita yang bermacam-macam warna. Mungkin ada orang yang warna coklat, gelap, perang, ada orang yang berwarna biru, warna hijau kan. Tapi tetap ya, di tengah-tengahnya ada ruang kosong yang warna hitam yang gelap. Yang inilah kita sebut sebagai pupil. Kalau anda dapat lihat jelas di sini ya, untuk mata A, saya namakan A dan B lah ya. Untuk mata A kita boleh nampak pupil ini lebih kecil sangat berbanding dengan ini lebih besar. Jadi mengapa jadi macam ni? Situasi yang macam mana boleh jadi macam ni kan? Okey, jadi rangsangan dia sebenarnya adalah ada cahaya dan tiada cahaya. Okey, jadi kalau ada cahaya, pupil mata kita dia punya saiz akan berubah. Itu yang berlaku. Okey.
Jadi kita tengok kat sini. Rangsangan dia adalah jika ada cahaya. So bila ada cahaya, okay. So bila ada cahaya, jadi cahaya terlalu banyak. Jadi mata kita kalau menerima cahaya banyak, dia akan rasa silau. Jadi dia akan kecilkan ruang untuk cahaya masuk. Jadi pupil ini akan lebih kecil. Jadi pupil akan mengecil. Secara automatik, kita pun tak sedar benda tu. Kita tak kawal pun perubahan pupil ni. Dan anda pun tak sedar, tak pernah tahu pun mungkin sebelum ni kan. Okey. Dan untuk B pula, jika tiada cahaya, mungkin anda berada dekat dalam bilik, anda nak tidur, kemudian anda tutup lampu. Jadi tiba-tiba suasana menjadi sangat gelap. Bila sangat gelap, jadi cahaya tak ada. Jadi mata kita akan cuba untuk cari cahaya. Jadi inilah yang berlaku, pupil akan membesar. Bukaan pupil dia membesar. Jadi kita boleh lihat di sini, pupil akan tadi mengecil. Ini kita gunakan istilah membesar untuk membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Jadi ini adalah salah satu contoh tindakan luar kawal oleh medula oblongata. Okey, mudah saja. Okey, jadi kita lihat beberapa contoh pupil, corak bentuk pupil di antara manusia dan juga haiwan yang lain. Sebab kita ni mempunyai bentuk pupil yang berbeza. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk sabit, ada yang berbentuk tegak. Okey, ada yang berbentuk W pun. Jadi mari kita lihat sama-sama contoh-contoh pupil, bentuk pupil manusia dan haiwan. Okey, jelas kan? Okey, seronok tengok. Okey, kemudian akhir sekali adalah kepentingan sistem saraf manusia. Okey, kita nak tengok apa yang sebenarnya kepentingannya. Selain tadi kita dah belajar fungsi, tapi apa pula kepentingannya kepada kita? Okey, yang pertama adalah of course menyelamatkan diri kita daripada bahaya. Okey, terutama sekali tindakan refleks tadilah. Yang kedua, ia dapat membantu kita mampu berfikir dengan lebih baik. Sebab kita menggunakan otak kita, cerebrum kita. Yang seterusnya, membantu menyelaraskan gerak balas. Okey, supaya gerak balas yang kita ambil itu adalah sesuai dengan rangsangan yang berlaku. Jangan pula rangsangan dia adalah telefon berbunyi, tapi gerak balasnya awak pergi menari kat situ. Kesian orang yang call tu kan. Jadi gerak balas itu tidak sepatutnya berlaku. Jadi itulah kepentingan sistem saraf. Dan akhir sekali ialah perkembangan mental yang sihat. Macam cikgu cakap tadi lah, perkembangan mental yang sihat. Telefon berbunyi, ada orang call, jangan menari, tetapi kita jawab call tersebut. Okey, itu sahaja untuk sistem saraf manusia dan subtopik ini, dan cikgu harap anda dapat memahami selengkapnya dan menguasai subtopik ini dengan baik. Okey, sehingga bertemu lagi. Bye. Jangan lupa like dan subscribe video ini.